Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ketika mereka masih berada di Arafah, kebetulan hari itu hari Jumaat, turunlah ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan kepada kamu nikmatku, dan telah aku redai Islam itu menjadi agamamu. Sebenarnya inilah nikmat paling besar yang diberikan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah telah menyempurnakan agama Islam, dan umat Islam tidak perlu lagi mencari agama lain dan juga Nabi yang lain. Kita sambung pengajian kita daripada kitab pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, daripada Muhammad Ali Al-Qattani. Sambungan pada muka surat 23 di bawah fasal pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Arafah. Pada masa itu hari Jumaat, dan telah turunlah ayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mana Nabi dan para sahabat yang mengerjakan haji itu masih berada di Arafah, yakni di padang Arafah. Pada ketika itu turun ayat daripada Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agama kamu. Maknanya Islam telah pun disempurnakan oleh Allah ke atas umat ini melalui wahyu kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi dalil tentang kesempurnaan Islam. Islam merupakan agama yang sempurna dan lengkap. Tidak ada apa yang diperlukan oleh hidup manusia kecuali Islam menurunkan panduan dia. Tak ada satu aspek dalam hidup kita ini yang tidak disusun atur oleh syariat Islam, melainkan semuanya Allah Ta'ala susun dan Allah Ta'ala atur. Ini kesempurnaan Islam. Sama ada soal-soal yang berkait antara hamba dengan Tuhan, yakni dengan Allah, ataupun yang berkait hamba dengan manusia lain, atau yang berkait hamba dengan harta dan dunia, atau yang berkait hamba dengan soal-soal perundangan dan kenegaraan. Semuanya disentuh dan disebut oleh Allah di dalam syariatnya. Jadi sebab itu kita kena i'tiqad, kena letak satu i'tiqad, keyakinan Islam agama yang sempurna. Maknanya kalau i'tiqad semua agama ni sama, maka menjadi murtad kita. Kalau semua sama, kerana Allah menyatakan Islam agama satu-satunya agama yang sempurna. Jadi maknanya kita kena i'tiqad begitu. Ni ada datang pahaman-pahaman baru yang dikenali dengan nama pluralism. Itu dia nak jadi sama semua. Semua agama dikira sama kerana bertuhankan Allah. Hak tu pun kata Allah Tuhan dia, cuma melalui perantaraan
Yang ni pula kata Allah Tuhan dia. Ada perantaraan lain pula, ada dewa-dewa yang duduk di angkasa sana, kayangan. Ada pula yang kata Allah Tuhan dia, tetapi melalui patung-patung yang dibentuk oleh tangan-tangan manusia. Jadi semua tu karut marut belaka. Yang benar ialah Islam. Kena i'tiqad begitu. Itulah nanti kalau kita i'tiqad begitu, orang lain terasa hati. Ada juga hak yang begitu. Dia panggil warak jahat. Jadi maknanya kita kena i'tiqad. Tak boleh. Kerana perkara itu adalah merupakan keyakinan yang berdalilkan kepada ayat daripada Allah Ta'ala. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan, aku cukupkan kepadamu akan nikmatku. Itu ubah makna dia tu. Aku sempurnakan kepadamu akan nikmat daripadaku. Jadi maknanya nikmat Allah telah pun sempurna dengan turunnya Islam. Ini dikatakan nikmat. Yang dikatakan nikmat yang besar ialah nikmat Islam itu sendiri. Selepas daripada nikmatul ijad, lepas daripada nikmat ada. Kita ni ada kan. Jadi nikmat ada tu lepas pada nikmatul ijad, nikmatul iman wal Islam. Itu yang ada kepada kita. Yang menyempurnakan nikmat ijad, iman dan Islam. Sebab kalau tak ada iman dan Islam, cuma ada nikmat ada, dia tak jadi rahmah. Dia tak sekadar nikmat ada. Ada tak dia? Ada. Tapi tidak tunduk kepada Islam. Itu tidak rahmat lah. Umur panjang umur. Tapi tidak taat kepada Allah Ta'ala. Umur dekat dengan 100 tahun umur. Hari sambut hari lahir ada 98 batang lilin. Kan umur 98 tahun. Dia tiup mati dua je. Lain tak mati. Tapi jahat. Kita tak nak begitu. Kita nak umur yang panjang tetapi dalam taat kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita nak. Sebab itulah Islam larang. Siapa sakit sekalipun larang. Dia minta mati. Larang minta mati. Kenapa? Kerana jika ia orang yang baik dengan panjangnya umur, maka dapat menambahkan ibadah. Jika dia orang yang berdosa, dengan panjangnya umur, ada peluang untuk bertaubat. Itu indahnya Islam. Maknanya Islam melihat kehidupan adalah satu anugerah yang maha besar daripada Allah Ta'ala. Maknanya walau susah macam mana, kita dilarang untuk mohon mati, apatah lagi bunuh diri. Ini maknanya Islam. Jadi kerana itu dia menilai setiap anugerah Allah dari sudut yang baik ataupun dari sudut yang positif. Segala anugerah Allah, hatta bala daripada Allah, kena fikir secara positif. Kenapa? Kerana itu adalah Allah yang menurunkan ujian dia melalui sifat rahimnya kepada hamba dan kepada makhluk. Sebab Allah dia tak bercerai sifat rahim dia. Walaupun dia turun bala. Bala tu sebagai imtihan, ujian. Sebagai ujian kepada manusia. Sebab tu kata Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari, beliau berpesan. Dia kata, jika sekiranya kamu tidak menyahut layanan Allah dengan sifat latifahnya, dengan sifat lembut Allah, kalau kamu tak layan, tak kembali kepada Allah, tak insaf juga dengan layanan latifah Allah, layanan lembut, quyyidahu bisalasilil imtihan, lalu Allah akan menghela, menarikmu melalui rantai-rantai ujian. Jadi maknanya, kalau secara baik ni kita tak layan Allah, baik dah Tuhan layan. Mana? Walaupun jahat, umur Tuhan beri panjang. Walaupun jahat, berdosa, Allah beri sihat. Walaupun melakukan maksiat, Allah beri nikmat makan, minum, rezeki dan sebagainya. Tapi tak sedar. Maka bila tak sedar, Allah akan turunkan ujian dia supaya nak menyedarkan kita. Itu dia. Jadi sebab itu kata ulama, kita kena sahut layanan Allah yang latif sebelum datang layanan yang bersifat ujian daripada Allah.
Sebab kalau datang ujian, kita belum tentu lagi berjaya. Datang ujian Allah. Tengah-tengah sihat, tak dengar kata. Berapa ni dalam keadaan kita tak ada penyakit, hidup senang, tak dengar kata Allah. Allah datangkan ujian susah. Allah datang ujian sakit. Itu belum tentu lagi lah. Ada orang susah menyebabkan makin sesat. Ada orang sakit menyebabkan makin lupa. Tapi ada orang yang insaf. Jadi tengok keadaan. Lepas tu kita masa Tuhan layan elok, kita sahut layanan Allah dengan sebaik-baiknya. Maknanya kembali kepada Allah. Sementara sihat masih ada, sementara umur masih panjang, sementara rezeki dan kelapangan masih dikurniakan oleh Allah. Jadi makna jangan lalai. Sebab itu Islam diajar kita ni bahawa apa? Sentiasa dalam keadaan bertaubat dan menyucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Yang bertaubat tu siapa? Daripada dosa yang lepas. Dan orang yang menyucikan diri daripada mana? Daripada dosa yang akan datang. Maknanya setengah ulama kata mutatahhirin, orang yang menyucikan jiwa dia, hati dia daripada segala kotoran-kotoran dosa dan noda. Jadi maknanya yang dah lepas bertaubat, yang sekarang dan akan datang, sentiasa berwaspada, membasuh diri dengan segala dengan air istighfar kepada Allah. Itu makna orang yang Allah kasih. Kalau bertaubat saja yang lama, tapi yang baru ni masih lagi duduk sesat, Allah Ta'ala tak kasih. Taubat dah, tapi masih dalam keadaan biasa. Biasalah macam dulu, taubat. Dah taubat dekat dengan Baitullah, siap dengan balik sampai dia pok cerita terus buat sidang akhbar, saya telah bertaubat. Tapi balik semula kepada maksiat, maka itu tidak dikasihi oleh Allah Ta'ala. Jadi kena berjaga-jaga. Sebab tu ulama-ulama dia kata bila kita berniat, ada niat nak buat jahat, kita kena istighfar. Kena ada niat nak buat jahat. Ini pandangan ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama rohani. Sedangkan niat nak buat jahat belum lagi berdosa. Baru niat nak buat jahat, belum lagi berdosa. Tapi mengapa kena istighfar? Kena istighfar kata mereka. Kerana yang pertama, dari sudut zahir memang belum berdosa, sebab anggota belum buat kejahatan itu. Tetapi dari segi pekerjaan hati, hati telah berdosa. Kerana kerja hati ini apa? Kerja hati ialah ingat kepada Allah, taat kepada Allah. Tiba-tiba hati berniat jahat kepada Allah, hati telah berdosa. Walaupun tubuh, jasad tak berdosa lagi, tak buat lagi. Maka ulama kata kena istighfar. Yang pertama. Yang kedua, kerana apa? Bila kita niat nak melakukan maksiat dan dosa, telah ada benih jahat dalam hati kita. Dah ada dah niat jahat. Cuma dia tak tumbuh lagi. Jadi istighfar membunuh benih jahat itu. Makna istighfar ni nak bunuh benih jahat supaya dia tak tumbuh jadi besar. Itu kaedah dia. Memang belum nampak lagi sebab dia masih kecil. Niat buat jahat, kejahatan kecil-kecilan, itu ada mula begitu. Jadi istighfar lah. Kerana bila dia besar nanti, kalau kita tak istighfar, dia akan membesar. Dia besar. Macam kita tengok pokok jati, tanam pokok jati. Masa kecil okey lagi. Tapi bila besar, akar dia angkat rumah. Maknanya nak tunjuk jangan benarkan dia besar. Begitulah hati manusia. Kerana dosa akan bertambah, membesar. Akhirnya dibenarkan kehendak hati oleh tubuh badan dan anggota. Itu akhir sekali begitu. Sebab tu kalau kita tanya orang buat jahat, dia start buat jahat tu besar terus ke? Jahat secara besar-besaran? Tak ada. Dia mula dengan kecil-kecilan. Itu dia begitu. Cuba tanya tu perampok yang rompak kontena. Kontena ni besar lah. Curi kontena dekat dengan Pelabuhan Utara Kelang sana. Curi kontena, cuba tanya dia. Start mencuri ni, curi kontena terus ke?
Tak, dia kata tak. Mula-mula hari tu start dengan curi kasut kat masjid. Dia mula kecil-kecil lah kan. Hari Jumaat. Itu dia. Lepas tu curi tabung masjid. Nanti dia mula dari kecil. Tapi bila kerana tak istighfar, dia membesar. Akhirnya menjadi dosa-dosa dan tindakan besar. Tanya orang. Cuba tanya sebab itulah. Bila berlaku satu kecurian, dia hadap kepada Sayyidina Umar. Seorang sahabat berkata pada Sayyidina Umar, Umar, maafkanlah dia baru sekali je ni mencuri. Tak ada rekod lagi. Mana ada rekod balai polis semua jenayah, tak ada. Baru sekali. Umar kata, jika dia baru sekali mencuri, Allah masih melindungi dia dan menutup aib dia. Tapi bila dia dah kena dakwa, tertangkap, nyata dia mencuri, artinya telah banyak kali mencuri. Ini kerana apa? Dosa ni dia akan besar. Daripada kecil, akhirnya membesar. Cuba tanya orang yang pecah amanah apa benda semua. Cuba pergi tanya dia. Macam mana ni boleh pecah amanah? Start pecah amanah ni besar terus ke? Dia kata tak. Sebelum pecah amanah lembu ni, pecah amanah arnab dulu mula-mula. Tengok projek arnab apa dia. Jadi maknanya itu di antara perkara-perkara yang mengapa perlu kita beristighfar. Jadi makna istighfarlah. Bila ada niat nak buat jahat, astagfirullah. Kenapa? Kerana dia racun yang akan membunuh benih-benih jahat tadi. Jadi kita istighfarlah. Jadi itu di antara kesempurnaan. Kesempurnaan yang Allah Ta'ala turun nikmat kepada umat, antaranya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi kita ni merupakan pelengkap nikmat daripada Allah, rahmat daripada Allah. Asalnya apa Allah Ta'ala beri kepada manusia? Iaitu hidayah. Hidayah tab'iyah, hidayah asal yang ada dalam diri kita. Yang semua orang ada belaka ni, hidayah ni. Alastu bi rabbikum qalu bala sayyidina anta rabbuna. Allah Ta'ala bertanya para arwah, apakah aku ni Tuhan kamu? Maka semua arwah menjawab, ya, engkaulah Tuhan kami. Masa tu serentak semua berjawab. Semua arwah yang ada jawab serentak. Roh orang kafir, roh orang yang Islam, roh orang beriman, roh bapa munafikin, semuanya jawab, ya, engkaulah Tuhan kami. Maka masa itu serentak belaka. Kerana itu hidayah yang asal yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala turunkan apa pula? Hidayah kenabian daripada diutuskan Nabi-Nabi dan Rasul. Nabi-Nabi dan Rasul pula yang mati, wafat, maka Allah sempurnakan dengan hidayatul Quran atau hidayatul wahyu daripada Allah Ta'ala. Ini Tuhan nak lengkapkan kita supaya kita dapat nikmat dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Jangan dapat nikmat saja, tapi nikmat berserta dengan rahmat. Kalau nikmat saja, banyak orang kafir dapat nikmat daripada Allah. Daripada Allah dengan pemberian dunia kepada mereka. Orang sembah Tok Pekong tak salat, dapat makan banyak. Yang tak sembahyang, orang Islam yang tak pernah salat, kenyang. Maknanya dapat makan. Banyak pada kita lagi, projek dapat ke dia semua. Kita cuma dapat projek tender buat tandas je. Dia besar projek, mega projek dia. Buat apa? Kita cuma dapat buat tandas sekolah, PPRT rumah kecil tu. Jadi maknanya, tapi Allah beri nikmat, tetapi Allah tidak memberikan rahmat. Sebab itu dia tidak mendapat petunjuk kepada jalan kebenaran. Jadi kita kena tengok Nabi ni nikmat besar lah. Allah Ta'ala utus rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Semua alam ni dapat rahmat daripada Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak syukur dengan kehadiran Rasulullah. Itu kita sambut Maulidin Rasul. Sambut Maulidin Rasul ni tanda kasih kepada Nabi. Walaupun tak ada nas yang suruh, tapi tak ada juga nas yang larang. Jadi bila begitu kembali kepada maslahahnya. Apa kebaikan kepada umat ini? Melalui kita sambut Maulidin Rasul, apakah manfaat dia? Kebaikan dia? Kebaikannya ialah menambahkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nak cinta ni kena kenal lah.
Kalau tak kenal, maka tidak akan cinta. Bila cinta, baru kita akan ikut. Itu kaedah dia. Kenapa orang ramai tak ikut Nabi Muhammad? Kerana tak kasih. Kenapa tak kasih? Kerana tak kenal. Nak kenal macam mana? Tak belajar siratul nabawiyah, tak belajar kisah Nabi. Cuma tahu cerita lebih kurang begitu. Tak kenal Nabi Muhammad. Dia lebih kenal Stanford Raffles dengan Francis Light. Macam mana nak sayang kepada Nabi? Dia tak tahu apa kerja Nabi, apa tujuan Nabi lahir, apakah faedah dia, apa manfaat dia. Dia tak tahu. Bila tak tahu, dia tak cinta. Bila tak cinta, dia tidak akan ikut. Makna manusia ni begitulah keadaan. Bila kasih, dia akan ikut. Tengok macam orang berkahwin. Kahwin campur kan. Kahwin suami Malaysia, isteri Mongolia contohnya. Itu kan contoh itu. Dia kahwin. Walaupun duduk di Mongolia, di Ulan Bator sana, bukan sebagaimana bandaraya Kuala Lumpur. Makna duduk tempat susah. Nak pula isteri dia tu bukan duduk di bandar Ulan Bator tu, duduk utara lagi, belah utara sana lagi, dekat dengan Menatang apa nama tu, lama ke apa benda tu. Duduk di padang rumput sana. Isteri suami ikut tak? Suami ikut. Kita raya jumpa dia, lama dah tak jumpa. Berapa lama? 15 tahun dah tak jumpa. Duduk mana? Kerja mana? Dia kata kerja tu di utara padang rumput utara Mongolia. Dah buat apa sana? Ikut isteri. Isteri orang sana. Tengok. Kenapa ni? Kerana kasih, kerana sayang, kerana cinta. Tengok. Kita tengok dalam National Geographic, para apa ni, saintis ada kahwin dengan orang Afrika, yang apa ni, orang asli Afrika, sampai duduk di dalam hutan rimba sana. Dia lebih teruk pada orang asli. Orang asli pakai seluar, dia pakai cawat pula. Kenapa tu? Kerana kasih dan sayang. Itu dia. Jadi begitulah kita ni. Orang yang paling layak kita kasih dan sayang ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ni tak boleh tidak ada. Orang lain tak apa, tak ada. Pemimpin dunia lain yang kita baca dalam sejarah dunia, hebat-hebat. Abraham Lincoln, George Washington, apa lagi tokoh-tokoh hebat, Raja Mongkut, Chulalongkorn, apa benda semua. Semua ni dia sekadar tokoh memimpin dunia saja. Apa ni? Tidak menjadi rahmatan lil alamin. Maknanya Nabi kita ni kalau dia tak lahir, dunia akan rosak binasa. Sebab tu kita kena sanjung Nabi kita Muhammad. Jadi susah dunia kalau tak ada Nabi. Pemimpin lain belum tentu lagi. Kadang-kadang ada pemimpin dia tidak ada lagi bagus. Sebab apa? Sebab dia jadi masalah kepada dunia. Jadi masalah. Kerana ada dia orang susah belaka. Jadi sebab itu kita sanjung kelahiran Nabi kita Muhammad. Ini tujuan nak rasa cinta. Kalau tak ada Nabi, kita ada dalam surau ni. Kalau tak ada Nabi Muhammad, tak ada kita dalam surau. Maghrib ada duduk kat surau. Isyak tak dalam kuliah sampai ke isyak, solat isyak. Lepas tu esok subuh datang pula. Kalau tak ada Nabi, ada surau. Usah kata kita duduk dalam surau. Surau pun tak ada. Kenapa? Kerana tidak adanya Islam yang dibawa oleh Nabi itu sendiri. Waktu maghrib kita duduk dalam surau. Kenapa? Kerana ada Nabi. Nabi ajar begitu. Kalau tak ada Nabi, waktu maghrib kita tak ada dalam surau. Tengah duduk di restoran besar sana, tengah makan, biawak 3 rasa. Makan situ. Tengok. Anchor gelas besar tu. Tengok. Hak mabuk tu gelas besar. Maka kenapa? Mujur ada Nabi. Tengok. Tahu mana dia waktu salat, jaga aurat, tengok, jaga halal haram, dosa pahala, jadi manusia, tak jadi binatang. Ini dia Nabi Muhammad. Jadi sebab itu kita sambut kelahiran tanda cinta. Tapi jangan duk selawat saja. Selawat tu cuma sunat. Dia ada benda lain hak wajib. Kita duk baca bab sunat tu saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan selawat kepada nabinya, maka oleh kerana itu ucapkanlah selawat kepada nabimu dengan selawat yang sebenar-benarnya. Ada ayat Quran suruh selawat. Sungguh. Kerana itu di antara tanda ingat kepada nabi. Tapi selawat itu merupakan amalan sunat yang afdal. Dia ada lagi hak wajib. Mana dia? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, jika mereka
kasih kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Ikut aku tu wajib. Nah, segala apa yang dilakukan oleh Nabi, yang wajib kita ikut, yang sunat maka hukumnya sunat. Jadi maknanya ikut Nabi itu utama dia. Lepas tu selawat. Ini selawat banyak tapi lawan Nabi. Tadi baru bergerak selawat. Tapi lepas pada itu pakai suara pendek terus. Nyanyi terus naik atas pentas lagu Lenggang Kangkung. Macam mana gitu? Tengok. Jadi maknanya kena taatlah kepada Allah. Itu dia baru kita jadi orang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kemudian firman Allah, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redha Islam itu menjadi agama kepada kamu. Satu je. Aku redha hanya Islam menjadi agama kepada kamu. Yang lain tak redha belaka. Mana manusia anutlah apa juga kepercayaan dan agama lain, Allah Ta'ala tidak akan redha. Maknanya itu menunjukkan bahawa satu-satunya agama yang Allah redha. Jadi kita jangan duk kata sama. Jangan duk ikut orang lain kata. Buka sikit kitab ahli ulama, tengok dalam tafsir mereka dan sebagainya. Jangan pakai percaya terus. Mana ni ada yang percaya. Dah banyak dah. Dalam negara kita sendiri pun pahaman ni dah meluas. Menganggap semua agama adalah sama demi menjaga toleransi dan perasaan penganut-penganut agama lain. Mana Islam tak larang kita nak bergaul. Kita nak bergaul, nak sambut tahun baru Cina. Cina makan sekotak limau, kita setengah lori. Tak apa tu. Tak ada masalah. Tapi jangan ikut agama mereka dan kepercayaan mereka. Jadi biar ada sempadan dia, biar ada hudud. Dari segi dakwah kita bergaul lah. Tak ada hal. Kita nak menari apa, kita nak apa. Kalau nak kira sambutan tahun baru Cina, lebih baik juga nak kira dari segi sudut ditinjau dari sudut Islam, baik pada setengah sambutan kita, hari raya kita. Hari raya kita menari telanda bokeh terus, panggil K-pop daripada Korea. Cina dia menari dengan singa dia. Dengan singa dia. Tak ada dah aurah pun. Hak lelaki pula tu tak ada, perempuan sangat. Jadi maknanya kita tidak mengapa untuk kita bergaul dari segi kebudayaan yang tidak melanggar hukum Allah. Jadi maknanya jangan kita kata, oh betul juga agama dia. Nampak macam betul. Jangan nampak begitu. Kenapa? Kerana Allah redha hanya Islam sebagai agama. Sebenarnya inilah nikmat paling besar yang diberikan Allah kepada umat Muhammad, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam, dan umat Islam tidak perlu lagi mencari agama lain dan juga nabi yang lain. Jadi tak payah cari dah agama lain selain daripada Islam, sesat semua. Wa ma ba'dal haqq illa dhalal. Tidak ada lepas pada yang benar, yakni Islam, melainkan semua sesat. Rekalah apa pun, walaupun atas jenama Islam. Tapi kalau dah reka, maka dia bukan daripada Islam. Ini ada dia nak suruh orang terima, dia letak nama Islam sikit. Letak nama Islam. Kalau letak nama lain, orang tak terima. Letak nama Islam. Islam liberal. Bunyi Islam sikit. Islam plural. Islam misasi. Islam hadari. Islam wasatiyah. Semua hak mengarut mereka tu. Jadi makna kita kena ingat yang Allah redha hanya Islam sahaja. Jangan duk sadu dengan benda lain. Jangan duk modify lagi. Maknanya nak modify benda lain boleh. Nak modify Honda Cup jadi truk daripada Jepun datang tengok mengeling kepala tengok. Boleh, sebab itu cuma barang. Tapi Islam tak boleh nak dipinda. Tak boleh. Kerana nampak Islam setakat ni kalau kita laksanakan Islam sebagaimana yang ada dalam Quran, nanti nampak fanatik sangat. Jadi kita ubah sikit biar jadi dia wasatiyah, iaitu kesederhanaan, ataupun dimodernizekan dia. Maka semua itu adalah sesat. Maknanya yang lain daripada Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah sesat. Walaupun atas nama Islam. Jadi maknanya kita kena beringatlah. Zaman ni memang diambil peluang atas kejahilan umat, maka disogokkan berbagai-bagai ism, aliran-aliran pemikiran yang kononnya itulah aliran moden yang membangunkan manusia. Jadi kita pun berasa Islam tu kolot, maka terima hak dia yang rasanya hebat tapi sesat, masuk neraka Allah Ta'ala. Hebat apa masuk neraka? Jadi maknanya kita kena lihat bagaimana yang diajar oleh Islam.
Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai nabi yang terakhir yang diutus kepada seluruh manusia dan juga kepada jin. Jadi makna nabi kita ni kerana dia nak menyempurnakan Islam, makna lengkapnya seluruh ajaran Islam ini dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi akidah semua sama, nabi-nabi yang terdahulu sampai kepada nabi kita Muhammad. Tak adalah nabi Yahudi, tak ada. Nabi nasionalis, tak ada. Nabi kapitalis, tak ada. Nabi komunis, tak ada. Semua nabi muslim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan kami bangkitkan bagi setiap umat itu rasul. Apa ni nabi? Rasul untuk mereka mengajak manusia, marilah mengabdikan diri kepada Allah dan jauhilah akan segala taghut. Semua nabi-nabi ajar begitu. Tak ada nabi nasionalis, ada. Maka semua nabi muslim yang serah diri kepada Allah Ta'ala. Tetapi yang berbeza ialah syariat. Maka penyempurnaan syariat hidup manusia disempurnakan oleh syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam itulah segala kesempurnaan syariat. Betul tak? Kita nak kritik, tak ada tempat Islam ni. Tak ada tempat boleh kritik. Dah tu ada orang kritik, itu dia kritik orang Islam. Dia kritik orang Islam. Orang Islam dengan Islam lain. Maknanya dia kritik. Tu orang Islam. Nampak macam nampak macam ganas, ketua perampok Islam. Kan penagih dadah ramai orang Islam. Itu orang penganut dia, tetapi Islam sendiri tidak mampu nak dikritik, dikomen oleh mana-mana ajaran yang ada di dunia. Ini makna kerana sempurnanya Islam. Nak kritik apa? Nak kritik undang-undang Islam. Ternyata itulah undang-undang yang paling adil di muka bumi ini. Yang lain semua tak adil belaka dah. Nak kritik apa lagi? Kebudayaan, seni dan budaya dalam Islam. Itulah seni dan budaya yang paling hebat dalam dunia ini. Maka nak cari apa lagi? Yang terkandung di dalam suruhan Allah, syariat Allah, segala-galanya. Keselamatan. Sama ada individu sesama individu, ataupun individu dengan orang lain, ataupun individu dengan masyarakat dan dunia dia. Atau lengkapnya Islam. Jadi sebab itu kita sangat bersyukur dengan kesempurnaan Islam. Nabi diturunkan kepada manusia dan juga kepada jin. Siap dengan jin sekali. Mengambil syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya ini di antara kesempurnaan dia. Sehingga dengan jin pun Islam ajar kita beradab. Tengok ajar kita beradab dengan jin yang kita tak nampak. Tapi kerana dia mukallaf, dia adalah makhluk yang ditaklifkan oleh Allah dengan Islam, maka yang Islamnya kita menghormati mereka. Kita hormat mereka. Makna ada panduan-panduan dia. Kenapa? Kerana mereka adalah saudara kita. Cuma kita tak nampak dia. Itu saja. Jadi maknanya tidak nampak, tidak bermakna tidak ada. Jadi makna itu kerana dia ada. Jadi tidak ada perkara halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasulullah. Dan juga tidak ada yang dianggap haram kecuali apa yang diharamkannya. Tidak ada agama selain apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja yang disampaikan oleh baginda memang benar dan tidak ada yang tidak benar. Ini maknanya Nabi telah diutus oleh Allah untuk membawa perkara hukum halal dan haram. Makna Nabi kata al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal telah pun jelas, yang haram telah pun jelas. Jadi maknanya kita kena ambil apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi kata haram, haram. Yang Nabi kata halal, halal. Walaupun yang haram itu mendatangkan untung. Sebab itulah sebenarnya tidak ada satu pun benda yang Allah suruh yang jika kita tak buat, kita tak rugi. Tidak ada satu benda pun yang Allah Ta'ala larang yang kita buat, yang kita tak rugi. Makna nak tunjuk apa? Allah Ta'ala menentukan syariat yang cukup tepat. Siapa yang cuba lawan syariat Allah, dia akan rugi. Walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Tetapi manusia itu sering mendustakan ayat Allah, hukum Allah, lalu kami mengambil tindakan
atas apa yang mereka usahakan. Ini makna siapa yang langgar syariat Allah, dia akan rugi. Walaupun nampak macam untung, tapi rugi hakikatnya. Allah haramkan arak, tiba-tiba ada orang menghalalkan arak. Contoh kononnya kerana mendatangkan pendapatan kepada negara. Dia bayar cukai kepada negara. Untung dari sudut itu, tapi ruginya sangat besar. Allah dah sebut dalam Quran. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka akan tanya kepada kamu ya Muhammad mengenai arak dan perjudian, katakanlah ia dosa yang besar. Ada manfaat dan ada mudarat kepadamu, tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Memang kalau orang kata arak ada manfaat pada negara, memang ada. Cukai arak dapat kepada negara. Tapi tapi dosanya atau kejahatannya lebih besar kepada negara. Yang cuma untung dengan arak ni, negara dapat cukai. Toki arak dapat pendapatan. Orang kerja kena arak, itu dapatlah gaji. Start daripada jaga sampai ke driver lori dan macam-macam lagi. Tapi yang lain semua rugi belaka. Negara pun menghadapi kerugian. Di mana banyak belanja. Kena keluar, tambah kaki tangan hospital kerana kemalangan bertambah, pemandu memandu dalam keadaan mabuk. Tambah lagi kaki tangan polis trafik kerana tak cukup nak jaga jalan raya, nak jaga hak mabuk lagi, nak jaga hak gila lagi. Macam-macam ada perkara. Jadi makna menambah bebanan atau masalah pada negara. Jadi itu dia, Islam larang memang tepat. Allah Ta'ala suruh pun tepat. Tak ada benda yang Allah suruh kalau kita tak buat merugikan kita. Tak ada. Semua menguntungkan kita. Tengok ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Tapi ada lagi, kerana jahil punya pasal, dia tolak Islam. Kerana terpengaruh dengan pemikiran lain, dia tolak Islam. Kerana apa lagi? Kerana ada kepentingan, dia tolak Islam. Jadi makna kita menerima Islam sebagai agama yang sempurna. Ini lengkap. Segala benda ada dalam Islam. Berbagai-bagai perkara, bermula daripada perkara yang remeh-temeh. Gosok gigi, Islam ajar. Walaula an asukka ala ummati la amartuhum bis-siwak. Kalau tak kerana menyusahkan umat aku akan wajibkan mereka bersugi. Ini nak tunjuk apa? Dalam zaman dunia manusia dulu, jahiliah Arab, tak ada seorang pun beruh gigi. Zaman tu Islam datang mengajar gosok gigi. Tak benda yang kecil. Abu Lahab tak gosok gigi masa tu, dengan Abu Jahal. Tapi Islam datang ajar gosok gigi, sikat rambut. Orang Arab baru lagi zaman jahiliah dulu, zaman Nabi, zaman orang jahiliah, zaman Nabi dulu tak ada sikat rambut. Pakai seronyeh gitulah, dengan debunya, dengan apa benda semua. Datang Islam, Nabi ajar minyakkan rambut. Minyak rambut, lepas tu sikat lagi. Maknanya nak tunjuk bagaimana kerapiannya ajaran Islam. Sebab tu kita kena balik kepada kesempurnaan Islam tu sendiri. Dari segi pakaiannya, tingkah lakunya. Dan kita dah belajar baru ni kan, dalam bulan Maulidur Rasul, kita selalu baca kitab Imam At-Tirmizi, Syama'il Muhammad. Bagaimana kisah cerita peribadi Nabi, pakaian Nabi, tingkah laku Nabi, tidur Nabi, makan Nabi, maka menjadi panduan kepada kita. Di mana itu panduan kepada kita. Orang lain tak lengkap daripada Nabi Muhammad. Hebat-hebat Mahatma Gandhi, bapa kemerdekaan India. Tahu orang tiru apa? Cuma tiru berapa perkara je lah. Tiru hanya berapa perkara. Cerita pun tak banyak. Cerita hebat dia. Satu hari Mahatma Gandhi naik kereta api, tercecer kasut sebelah hari yang dekat kaki, sebelah hari yang tercecer. Dia pun cabut yang kat kaki, buang atas rel kereta api. Jadi orang tanya dia, mengapa tuan campak? Mengapa tuan campak sedangkan ada satu ni, boleh cari lagi satu tempat lain. Maka kata dia, jika yang satu yang jatuh itu ditemui oleh orang miskin, dia tak boleh nak buat apa, baik aku campak satu lagi, ada manfaat kepada dia. Kita nak baca satu lah. Warak Mahatma Gandhi. Itu sajalah. Nabi tak kenal Nabi kita. Banyak cerita, detail ajaran Nabi. Tengok, detail kisah hidup Nabi. Tapi tak dibaca. Dibaca tak tokoh-tokoh lain lah. Itu dia baca. Jadi sebab itu kita kena hadamkan sungguh.
pengajian tentang kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru rasa cinta. Tidak ada agama selain apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak ada satu agama pun yang diajar selain daripada agama Islam yang benar tak ada. Yang lain semua salah belaka. Semua tak betul belaka. Cuma dia ada buat penambahan dalam versi-versi yang tertentu. Mana dia buat penambahan dia lah sikit gaya Islam. Contohnya apa? Buddha contohnya. Ada sikit pakai ihram. Dia pakai ihram sama dia. Kita masuk umrah dengan haji je. Jadi maknanya dia buatlah ubah lebih kurang. Macam Islam zaman jahiliah dulu. Zaman jahiliah dia amal Islam. Setengah ajaran Islam. Korban dia amal. Yang Nabi Ibrahim buat. Tawaf Kaabah dia amal. Safa ni Sa'i, Safa Marwah dia amal. Tapi dalam versi dia sendiri dia ubah. Maka yang ubah itu semua sesat belaka. Walaupun ada unsur-unsur persamaan dengan Islam. Jadi sebab itu kita bukan tengok pada persamaan tu, kita tengok kepada keasliannya ataupun dari segi asal Islam itu sendiri. Jadi makna itu sekarang banyaklah ajaran hak sesat yang diajar di tanah air kita ni pun banyak ajaran sesat. Kepercayaan ayah mat matahari, mat Laksmana, Ibrahim Bojo, Jikah, tak apa benda semua yang mengaku belaka. Tu yang ada dekat dengan kampung Nakhoda, Laksmana, benda semua tu yang jenis ajaran Qadianiyah. Dia kata kita memanglah kata Mirza Ghulam Ahmad tu nabi, tapi dia bukan nabi yang membawa syariat baru. Dia nabi yang juga mengikut syariat Nabi Muhammad. Tapi dia nabi lah. Dia punya pening kepala dia. Jadi makna kita jangan terpengaruh dengannya. Jadi makna itu semua bawa kepada kesesatan dan perkara yang lara daripada Islam. Sebab tu kita nak kena mengaji. Duduk depan guru, depan alim ulama. Sebab tu kata Ustaz Mustafa Mashhur dalam kitab dia Fiqhud Da'wah, berkaitan dengan dakwah. Dia kata apa? Jadilah kamu murid kepada guru, bukan murid kepada buku. Ini mana bukan tak boleh baca buku, tapi jangan sekadar buku sahaja. Beli buku, baca. Datang surau tak? Orang mengaji penuh dalam masjid surau, dia duduk di rumah tengok Laksamana Dorimi. Jadi makna jangan kita begitulah. Baca buku. Dan kita belajar dengan guru. Boleh tanya mana dia tempat yang benar, mana dia salah. Kok kita salah faham macam mana? Ada yang kata dia kata apa salah kalau kita capai dulu kemenangan negara Islam, kita capai dulu kemenangan. Lepas pada itu kita ansur-ansur lah pula laksanakan syariat Islam di dalamnya. Walaupun kita mampu, tapi kita beransur-ansur. Jadi semua ni pandangan-pandangan yang mana membawa kita kepada jauh daripada ajaran Islam. Jadi makna itu kaedah dia. Jadi kita kena duduklah depan ulama, baca, duduk depan. Batu anda sebut hari tu, kita nak ubah masyarakat bukan senang. Sebab dia duduk depan lepas maghrib depan TV, lepas maghrib depan TV. Berapa lama dah? 43 tahun duduk depan TV. Nak ubah mudah-mudah bukan senang. Jadi sebab itu kita kena bersabar dan kita kena bersungguh-sungguh berusaha. Makna bila orang dah belajar ilmu agama, insya-Allah lah ilmu tu yang menyelamatkan mereka. Ilmu agama ni lah menyelamatkan ilmu lain. Sebab tu walaupun kita dah ada dah ilmu lain, kita dah PhD dalam bidang engineering, kita dah PhD dalam bidang perubatan ke apa benda semua dah, tapi ilmu agama wajib cari. Kenapa? Selamatnya ilmu lain kerana ilmu agama itu. Ilmu agama yang pandu kita mana dia halal, mana dia haram. Jadi ilmu kita tadi yang kita cari, ilmu dunia ni dapat dijaga menjadi manfaat bila mana kita tahu ilmu agama halal dan haram. Baru selamat. Kalau tidak, kita tidak akan selamat. Jadi sebab itu kena ilmu agama itulah yang bawa kita ke surga. Ilmu biasa bawa kita sekadar dunia sahaja. Usah kata akhirat, alam barzah tak ada dah. Sebab itu kita baca hadis berkenaan dengan pertanyaan munkar nakir. Tak bertemu lagi ada hadis kata munkar nakir tanya soalan geografi. Tak ada lagi tu. Mati-mati tiba-tiba datang munkar nakir tanya, apakah iklim Malaysia? Tak ada begitu. Jadi maknanya dia tanya soalan-soalan agama. Jadi sebab tu kita kena belajar agama tu. Itulah yang menyelamatkan kita. Apa sahaja yang disampaikan oleh baginda memang benar dan tidak ada yang tidak benar. Benar belaka hak Nabi kata. Firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla.
telah sempurnalah kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan kalimat yang adil. Inilah keadilan Islam. Dahlah benar, adil pula. Itu makna maka apa ni daripada ajaran Islam. Dia letakkan syariat perempuan kerana dia lemah, maka Islam jaga dia lebih daripada laki-laki. Islam menasabah dah tu. Kerana kaum wanita ni kaum lemah. Dia lemah Lelaki lebih kuat daripada kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oleh kerana perempuan tu lemah, maka Islam jaga dia lebih daripada jaga laki-laki dari sudut syariat dia. Pahala sama berlaku. Dari segi syariat dia. Mana laki-laki menutup aurat sekian saja. Maknanya tubuh badan dia pakai baju depan wanita yang ajnabi. Kalaupun tidak dengan laki-laki, setakat pusat dan lutut. Tapi bagi perempuan, tengok, perempuan muka dan tapak tangan sahaja. Kenapa? Islam jaga dia. Ini Islam jaga. Kenapa? Kerana dia lemah. Orang boleh pergunakan dia. Orang boleh eksploitasikan dia untuk kepentingan syarikat-syarikat gergasi. Jadi maknanya sekadar itu saja. Maknanya dia akan diperguna, maka Islam jaga mereka. Nak keluar rumah kena ada mahram. Kena ada mahram. Laki-laki nak keluar rumah bebas, tak apa, tak ada mahram. Tapi perempuan kena ada mahram. Maknanya kena ada hak ikut dia. Sebab dia boleh ditipu secara mudah oleh orang. Tengok, orang kata ni nak melah, orang kata apa, nak buatkan jadikan dia terkenal. Maka beri upah dia jadi artis, telanjang bogey atau pentas, jadi pergawati, tunjuk body ke orang. Jadi dia tak kata, dia apa, mudah kena tipu. Kerana itu Islam jaga mereka. Kena ada mahram. Kemudian tutup aurat lebih daripada laki-laki. Sebab dia menjadi ancaman jika sekiranya dia tidak menjaga aurat. Laki-laki kalau takdir tak jaga aurat, tak berapa jadi ancaman. Tengok, tak berapa jadi ancaman. Kita duduk atas tangga surau. Tiba-tiba lalu seorang lelaki pakai seluar dalam saja. Jadi apa kita? Tak ada apa. Tengok menyampah ada tengok. Tapi lalu seorang perempuan pakai seluar pendek saja, jatuh terus atas tangga. Itu mana nak tunjuk apa? Nak tunjuk itulah Islam jaga. Itu kenapa dia jadi ancaman kepada orang lain. Jadi sebab itu kita kena tengok kesempurnaan Islam. Dan keadilan Islam yang adil. Yang dia suruh tu memang adil. Memang adil. Sebab tu ada orang buat kajian tentang apa ni, tentang menutup aurat. Tutup kepala kan, tutup kepala. Bagi perempuan, tutup kepala wajib. Bila dia keluar rumah pun semua, tutup kepala wajib. Nak tutup dengan apa? Dia punya pasal. Asalkan tutup aurat. Itu makna dia. Dia nak tutup dengan kain tudung, nak pakai baldi ke, ikut dia lah. Maknanya tutup aurat. Lepas tu laki-laki tak apa. Tak apa, tak tutup aurat, tak tutup kepala, tak apa. Kenapa? Rupanya banyak fadilat dia, kelebihan dia. Kajian yang orang buat, rupanya kulit kepala lelaki berbeza dengan kulit kepala perempuan. Kulit kepala perempuan dia lembut, dia jenis sel dia sel lain, sel kulit dia. Dari segi ilmu apa banyak, ilmu dermatologi ke apa tu, ilmu kulit. Jadi maknanya dia berbeza. Dia tak tahan dengan panahan cahaya matahari yang mengandungi elektromagnet. Dia tak tahan kepala dia. Sel kulit boleh mati, akhir sekali barah kulit. Barah kulit kepala tu, gugur habis rambut. Laki-laki kulit dia kuat. Kulit dia usah kata elektromagnet, kita ketuk dengan magnet tak apa lagi dia. Itu kerana dia kuat. Itu mana Islam dia letak satu peraturan yang cukup hebat. Itu dia Islam. Jadi kita jangan kritik dah, Islam ni hebat. Baik, kita pergi habis sikit apa ni tajuk dia ni. Maksudnya cerita semua benar dan segala perintah dan larangannya adil. Disebabkan Allah telah menyempurnakan agama, berarti telah sempurna nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh kerana Allah dah sempurnakan agama, maka sempurnalah Islam ini nikmatnya kepada kita. Dan kita pun merasai nikmat Islam. Nikmat Islam, nikmat hubungan kita dengan Allah. Islam dah ajar hubungan kita dengan Allah. Nikmat hubungan kita dengan keluarga, Islam ajar nikmat. Nikmat Islam dapat kita rasai dalam hubungan kita dengan masyarakat, dengan negara dan sebagainya. Ini mana nikmat Islam yang sangat besar. Dan khususnya kita dapat menyelamatkan seluruh dunia daripada murka Allah. Itu dia. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau penduduk sebuah negeri itu beriman bertakwa, kami limpah kurniakan pada mereka akan nikmat daripada langit dan daripada bumi. Maknanya kalau nak selamat negara ini, jadikan negara yang taat kepada Allah. Itu dah jalan dia. Sebab tu orang mengaji ilmu apa ni berkenaan dengan kenegaraan Islam. Apakah pertahanan negara yang paling kukuh?
Negara Islam ni. Negara ni, apakah pertahanan negara, keselamatan negara yang paling kukuh? Maka jawab alim ulama, yang menjadi pertahanan negara yang paling kukuh ialah keadilan dalam negara itu. Ini keadilan dia. Maksudnya kalau negara tu zalim, maka dia terdedah kepada bala dan kemurkaan daripada Allah. Jadi makna itulah pertahanan yang cukup besar. Sebab bila kerajaan itu adil, maka rakyat sayang kepadanya dan musuh di luar, dan dia tak ramai musuh di luar. Sebab dia adil. Dan kalau takdir ada musuh yang serang dia, maka rakyat akan bermati-matian menjaga negara kerajaan mereka kerana kerajaan itu adil. Tapi kalau kerajaan zalim, pertama sekali dia ramai musuh di luar. Yang kedua, rakyat sendiri memusuhi kerajaan. Bila negara luar serang, rakyat tak bersedia membela kerajaan mereka. Ini semua ancaman besar. Sebab itu wajib adil bagi orang yang memerintah negara. Jadi kena adil lah. Biar dapat kita dapat merasai keadilan daripada Islam itu sendiri. Menurut riwayat Umar bin Al-Khattab menangis di Arafah ketika turun ayat ini. Ketika ditanya mengapa menangis, beliau berkata, agama kita sudah sempurna. Setiap yang sempurna akan ada yang berkurang. Ini maknanya, ini setengah riwayat kata, makna Umar menangis ni lepas pada Abu Bakar menangis. Bila turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati tadi, maka Abu Bakar menangis. Sahabat lain seronok, gembira. Gembira Islam dah sempurna dah. Tapi bila dah tengok Abu Bakar menangis, sahabat lain bertanya, kirim hantar Sayyidina Umar dulu. Tanya Abu Bakar, kenapa menangis? Patutnya seronoklah sebab Islam dah sempurna. Tapi bila dia beritahu, bila ditanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar kata, menunjukkan bahawa tidak lama lagi Nabi kita Muhammad yang diutus untuk membawa Islam itu akan kembali kepada Allah kerana Islam telah sempurna. Umar pula menangis. Bila menangis itulah maka Umar berkata, agama kita sudah sempurna. Setiap yang sudah sempurna akan ada yang berkurang. Makna lepas ni kita akan berpisah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Umar kata begitu, satu padang Arafah tu betul pakat menangis belaka. Kerana sayang dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna, itu nak menunjukkan bagaimana kesempurnaan Islam. Umar bin Al-Khattab begitu cepat menanggapi suasana itu dan beliau tahu bahawa Rasulullah akan dipanggil Allah kerana sudah selesai menjalankan tugas dia. Jadi maknanya itulah dia Islam yang telah dibawa wahyukan kepada Nabi. Maka bila dah sempurna, Allah panggil Nabi balik. Maka yang tinggal kepada kita ialah Al-Quran dan hadis-hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal tu tinggal pada kita. Lepas itu disambung pula oleh ulama-ulama yang bawa risalah Al-Quran dan Islam dan hadis tu tadi. Maka kita ikut ulama pula. Ikut para ulama. Laulal ulama lasaran nasul bahaim. Kalau tak ada peranan ulama, jadilah manusia seluruhnya bagaikan binatang di muka bumi ini. Jadi makna kena ikut pula para alim ulama. Sebab ulama tu ikut Quran dan hadis. Tapi kalau ulama tu ikut harian metro, itu jangan ikut hal tu. Nampak? Dia kita ikut dia tu sebab apa? Ada sebab. Kita ikut dia kerana dia ikut Quran dan ikut hadis. Itu makna dia. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada tajuk kita pada pagi ini, dan kita akan sambung balik bulan depan pesanan Rasulullah ketika melontar jamrah. Jadi insya-Allah itulah pengajian kita. Mudah-mudahan akan menambahkan rasa cinta, kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum tutup pada pagi ini, saya nak lancar derma sikit untuk pembinaan masjid yang tak siap lagi. Yang dulu dah hantar, dah lancar tuan-tuan semua. Kuliah muslimat itu pun dah lancar. Dan kuliah muslimat pada bulan berapa itu anda tak ingat, dalam bulan 12 ke bulan 12 rasanya kita dapat pungutan hampir 6,000 pada pagi itu. Maknanya tapi bukan nak suruh pagi ni pun kena cukup 6,000 tak. Mana nak cerita saja. Nanti orang tanya mana laporan dia. Maka itu laporan dia. Jadi mana jadi insya-Allah pada pagi ni kita lancar kerana kita masih dalam pembinaan masjid Pusat Pendidikan Islam An-Nur. Masjid An-Nur juga. Masjid An-Nur. Cuma bezanya di sini NUR, satu U, single U, satu je U. Sana dua U, double U.
NUUR. Jadi cerita tajuk dia sama saja, iaitu cahaya, insya-Allah. Itu mudah-mudahan kita dapat siapkan, sebab masjid ni tengah insya-Allah nak naik tingkat 2 dah. Nak naik tingkat 2, maka insya-Allah kita dapat siap untuk tempat pelajar-pelajar kita belajar. Itu dia. Kerana dulu masjid dah ada tapi tak muat. Tak muat tu kerana pelajar makin ramai satu. Lepas tu yang kedua dia makin besar. Dulu dia kecil muat lagi, lepas tu dia besar jadi tak muat. Kita tak tahu kenapa dia besar, tak tahu. Itu dia. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berikan amal kebajikan pada kita semua pada pagi ini. Wallahu a'lam aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.